dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Bersua kembali bersama dengan Cikgu Nisa. Okey, hari ini Cikgu Nisa akan menerangkan tentang tajuk 1.2 iaitu mengetahui jadual bertugas di ruang kerja dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas tahun 4 masalah pembelajaran. Okey. Dalam 1.2.1 iaitu murid perlu mengenal jadual bertugas di ruang kerja. Okay, jadi ini adalah kesinambungan daripada tajuk keselamatan, okay, di ruang kerja. Jadi bila berada di ruang kerja, murid sepatutnya mengetahui dan mengenal jadual bertugas di ruang kerja. Okey, murid-murid, di sini cikgu sertakan satu gambar. Okey, murid-murid boleh lihat gambar ini dengan teliti. Okey, berdasarkan gambar ini, murid-murid boleh kenal pasti yang manakah jadual bertugas. Okey, berdasarkan gambar ini dapat murid kenal pasti di manakah ataupun yang manakah jadual bertugas. Okay, cikgu bagi masa murid-murid teliti. Rasanya murid-murid mungkin tahu bagaimana rupa ataupun keadaan jadual bertugas. Okay, kita tengok adakah murid-murid dapat mengenal pasti yang mana satu adalah jadual bertugas. Okay, adakah murid-murid meneka yang ini? Betul ya? Okey, kalau lihat dalam gambar ini, di dinding dapur ni, okey, ada diletakkan jadual bertugas. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, jadual bertugas ni dibahagikan mengikut kumpulan dan minggu. Bermaksud jadual bertugas ini telah diadakan di ruang kerja dapur. Okey. Kita teruskan lagi ya, murid-murid. Okey, baiklah murid-murid. Apakah yang dimaksudkan dengan jadual bertugas? Okey, jadual bertugas ialah jadual yang mempunyai kerja atau tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seseorang. Okey, jadi jadual bertugas ni biasanya dibuat oleh guru yang mengajar. Contohnya kalau guru yang mengajar Kemahiran Hidup Asas, jadi guru tersebut dia akan menyediakan jadual bertugas mengikut murid-murid lah di dalam kelas tersebut. Okey, jadi ialah jadual yang mempunyai kerja. Okey, jadual bertugas ini adalah tugas yang perlu dilakukan oleh murid semasa berada di ruang kerja. Okey, dia jadi adalah satu tanggungjawab murid-murid untuk menjalankan tugas tersebut lah. Okey murid-murid, ini adalah contoh jadual bertugas bagi kelas 6 Zamrud. Okey, cikgu nak terangkan bagaimana jadual bertugas ini berfungsi. Okey. Okey, kalau tengok di sini, jadual bertugas ini dibahagikan mengikut kumpulan. Jadi kumpulan yang ada di sini, kita ada 4 kumpulan. Jadi mungkin dalam satu kumpulan itu boleh ada ahlinya seramai 2 atau 3 orang, bergantung kepada jumlah murid yang ada dalam kelas. Okey, misal kata kumpulan satu ini ada 3 orang. Jadi setiap kumpulan yang lain pun ada 3 orang ahli. Kemudian kumpulan ini perlu bertugas mengikut minggu masing-masing. Okey, jadi satu kumpulan tu dia akan bertugas sepanjang minggu yang ada kelas. Okey, contoh kalau kelas Kemahiran Hidup Asas tu kan. Okey, jadi kalau minggu pertama
kumpulan pertama akan buat membersihkan lantai dan meja. Jadi dalam minggu pertama ini, kumpulan 1 dia dah ada tugas dia dah. Mereka hanya perlu membersihkan lantai dan meja. Okay, kumpulan 2 pula, dia tak boleh membersihkan lantai juga. Sebab cikgunya dah bahagikan tugas masing-masing. Okay, tugas kumpulan masing-masing. Jadi kumpulan 2, apa yang dia perlu buat? Dia akan menyimpan alatan. Bermaksud kumpulan 1 tak boleh buat tugas kumpulan 2. Ini fungsi jadual bertugas. Kita dah bahagikan mengikut kumpulan. Jadi kumpulan itu perlu tahu apa tugas yang dia perlu buat. Okey, kumpulan 3 pula dia hanya perlu menyusun kerusi dan meja. Kumpulan 4 membuang sampah. Okey, kalau yang ini kalau anda kata guru itu boleh tahu yang mana ahli kumpulan yang tak buat tugas. Contoh membuang sampah kan, kumpulan 4. Tiba-tiba sampah masih ada lagi. Jadi guru boleh tahu kumpulan mana yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Itulah fungsinya jadual bertugas ini, supaya kita dapat mendisiplinkan diri kita. Guru pun dapat semak kumpulan mana yang tak menjalankan tugas. Okey, untuk minggu yang seterusnya, minggu kedua pula, jadi kumpulan 1 dia tak akan buat lagi tugas pada minggu pertama. Dia akan buat pula tugas yang lain. Ini bermakna setiap kumpulan dia akan merasa semua tugas yang ada. Okey, dia akan merasa dia akan dapat buat bersihkan lantai dan meja. Dia dapat juga buat dapat menyimpan alatan, dia dapat menyusun kerusi dan meja. Dia juga dapat membuang sampah, tapi bukan dalam minggu yang sama. Contoh macam kumpulan 1 yang minggu pertama dia bersihkan lantai dan meja kan. Okay, untuk minggu kedua pula nanti dia akan buang sampah. Minggu ketiga dia akan menyusun kerusi dan meja, dan seterusnya minggu keempat dia akan menyimpan alatan. Jadi jadual bertugas ini dia akan berterusan sehinggalah habis tahun lah. 7 tahun kan dah habis. Dia akan berulang. Okey.